Tuan Ketua, usaha untuk meningkatkan kecemerlangan dan kualiti pendidikan negara merupakan agenda utama Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya dalam aspek memertabatkan profesion perguruan. Justru di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, pelbagai inisiatif telah dirancang dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bagi memastikan profesion perguruan berada di tahap yang terbaik. Sehubungan itu, izinkan saya menjawab pertanyaan lisan yang berhubung kait dengan pembangunan profesion perguruan secara serentak. Itu pertanyaan tersebut adalah daripada Yang Berhormat Jelebu pada hari ini dan juga Yang Berhormat Lipis dan Yang Berhormat Temeloh pada 19 hari bulan 6 yang akan datang. Ya, sila. Untuk maklumat Yang Berhormat Jelebu, hakikatnya pada masa ini profesion perguruan telah pun menjadi antara profesion pilihan utama rakyat Malaysia. Sebagai contoh, walaupun jumlah tempat untuk mengikuti program ijazah Sarjana Muda Pendidikan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia 2013 hanya 3,000 tempat seperti yang diperlukan, namun permohonan atas talian adalah sebanyak 53,335 permohonan. Disebabkan terlalu ramai yang berminat untuk menjadi guru, Kementerian telah melaksanakan pemilihan calon yang cemerlang di antara yang cemerlang melalui proses pemilihan mengikut syarat dan kriteria pengambilan yang sangat ketat serta mengadakan ujian saringan supaya mereka yang terpilih benar-benar layak dan memenuhi standard serta kualiti yang telah pun ditetapkan. Pada masa yang sama, Kementerian sedang dalam proses mentransformasikan Institut Pendidikan Guru (IPG) ke arah yang lebih berwibawa serta memenuhi keperluan dan kehendak pedagogi abad ke-21. Modul latihan guru di IPG telah disemak semula seiring dengan tahap kompetensi dan potensi murid masa kini. Dan untuk makluman Yang Berhormat Temeloh, 7 aspek utama telah dikenal pasti dalam usaha untuk mentransformasikan IPG, iaitu memperkukuh saluran pengambilan guru pelatih, memantapkan kurikulum IPG, meningkatkan kualiti kepimpinan IPG, meningkatkan kualiti pensyarah, menaik taraf infrastruktur, meningkatkan aktiviti pendidikan dan inovasi, dan meningkatkan profil IPG. Samping itu, satu pelan strategi pembangunan profesional pensyarah IPG telah digubal dengan sasaran 33% pensyarahnya memiliki ijazah kedoktoran PhD menjelang tahun 2020. Langkah ini dijangkakan mampu meningkatkan lagi kualiti graduan keluaran IPG setanding dengan keluaran institut pendidikan tinggi yang lain. Menyentuh pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lipis, Kementerian Pelajaran Malaysia Pendidikan Malaysia sebenarnya telah menjalankan beberapa intervensi untuk memastikan guru-guru mengajar dalam option dan kepakaran mereka. Ini termasuklah menyediakan pelan induk pembangunan profesional berterusan supaya guru lebih bertanggungjawab terhadap pembangunan profesional kendiri. Pada tahun 2013, seramai 13,964 guru grade DG 41 dan DG 44 usaha untuk meningkatkan profesional guru telah dirancang dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat yang melibatkan 305,058 orang dengan jumlah kos sebanyak 41,8 juta ringgit.
Kementerian Pendidikan juga telah melaksanakan program intervensi tambah option PITO bagi menangani isu guru-guru yang mengajar tidak mengikut option bagi tahun 2011 hingga tahun 2015. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru Malaysia melalui pendekatan tambah option, iaitu tanpa mengubah option asal, dan secara tidak langsung menyelesaikan masalah kekurangan guru untuk option tertentu. Pada tahun 2013, ramai 690 guru telah mengikuti PITO, manakala 800 guru pelbagai option akan dilatih melalui program tersebut pada tahun ini. Pada masa yang sama, unjuran keperluan guru mengikut option sedang dikaji secara teliti bagi menyelesaikan isu salah padanan ataupun mismatch option guru dalam jangka masa panjang. Tuan Ketua, sebagai langkah untuk memertabatkan lagi profesion perguruan, kerajaan telah menggabungkan skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan lepasan diploma kepada skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Skim baru ini menyediakan pelbagai laluan kenaikan pangkat pada semua guru berasaskan kecemerlangan, dan ini membolehkan seorang guru dinaikkan pangkat daripada grade DG 41 ke DG 54 dalam tempoh yang lebih singkat. Sementara itu dianggarkan seramai 5,000 orang pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma yang telah berjaya memperoleh ijazah akan dilantik terus ke grade DG 42 tertakluk pada syarat yang ditetapkan. Selain itu, laluan kerjaya baru juga sedang dirancang dan pelan penggantian guru sedang ditambah baik. Laluan kerjaya baru ini bertujuan mengemas kini laluan kerjaya sedia ada kepada 3 laluan yang utama, iaitu laluan pengajaran dan pembelajaran, laluan kepimpinan dan laluan pakar bidang. Langkah ini membolehkan guru menikmati yang menggunakan instrumen ini. Hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk menyediakan latihan selaras dengan tangga kerjaya guru di samping mengenal pasti laluan kerjaya yang bersesuaian pada masa hadapan. Kementerian juga telah menetapkan agar semua sekolah melaksanakan tahun 2010 sehingga tahun 2013 ramai 2,380 pengetua guru besar, 85,012 guru-guru dan 16,843 anggota kumpulan pelaksana telah menikmati ganjaran tersebut dengan jumlah peruntukan sebanyak 804,9 juta ringgit. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan begitu komited untuk memertabatkan profesion keguruan
dan sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sesungguhnya saya amat berkeyakinan segala usaha yang dirancang dan dilaksanakan akan mampu untuk mencapai aspirasi pembangunan modal insan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara di masa hadapan. Ya, Jelebu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum itu, izinkan saya mengalu-ngalukan rombongan dan lawatan daripada Persatuan Tingkatan 6 Sekolah Menengah Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kulim. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Satu jawapan yang sangat meyakinkan dan sangat jelas akan hala tuju dan juga matlamat yang sedang dibawa oleh Kementerian Pendidikan dalam soal untuk memertabatkan sistem pendidikan dan profesionalisme perguruan kita. Jadi jawapan yang sangat meyakinkan itu sesuatu yang dapat kita lihat daripada seluruh program yang dirangka, yang disusun oleh kementerian di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat. Cuma satu aspek, usaha murni dan cita-cita ini mungkin boleh terhalang oleh kerana adanya dakwaan-dakwaan atau pemikiran-pemikiran yang setengah-setengah pihak mendakwa bahawa kementerian kononnya mengindoktrinasikan guru-guru supaya menjadi penyokong kepada kerajaan semata-mata. Jadi ini merupakan sesuatu yang mungkin membawa kepada bukan saja nakal, tetapi ia boleh membawa elemen politik di dalam sistem pendidikan kita dan profesional perguruan akan boleh terjejas. Ya, jadi mungkinkah soalan. Ini soalannya ialah bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri melihat elemen yang sedemikian, dakwaan yang sedemikian boleh menjejaskan keharmonian dan cita-cita yang sangat baik yang sedang disusun oleh kementerian di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat. Itu soalan saya, Yang Amat Berhormat. Ya, sila Yang Amat. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan itu. Sebenarnya tidak ada suatu usaha khusus dibuat untuk tujuan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Kerana profesion perguruan ini adalah satu profesion yang mulia. Guru adalah satu tenaga yang profesional. Mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan faham tentang tugas dan tanggungjawab mereka, bukan saja kepada profesionnya tetapi juga kepada sekolah dan juga kepada negara. Maka oleh sebab itu saya tidak fikir ada keperluan kita untuk, kata orang kita tadi sebutkan tadi, untuk meyakinkan bahawa mereka ini harus memberikan sokongan yang padu kepada kerajaan, kerana mereka sebagai pegawai kerajaan biasanya orang kata bersikap setia kepada kerajaan pada hari ini. Ya, itu yang biasa berlaku dalam bukan saja sektor pendidikan tetapi dalam sektor perkhidmatan awam yang lain. Jadi oleh sebab itu saya tidak bimbang langsung dalam soal ini, apa pun tohmahan dan tuduhan mana pihak sekalipun nak buat terhadap guru, mereka tahu tentang tugas mereka. Yang ilmu dan pengetahuan dan membentuk sahsiah perwatakan pribadi, dan di samping itu membimbing anak-anak mereka iaitu pelajar-pelajar di sekolah untuk tahu menilai tentang soal kenegaraan, soal kebangsaan, soal yang berkaitan dengan patriotisme. Ini sebahagian daripada elemen-elemen yang memang ada kita terapkan dalam proses pembelajaran. Jadi bagi saya tidak perlu kita merasa ragu. Apapun inisiatif yang dibuat oleh pihak kementerian, tidak ada yang khusus dibuat untuk buat conversion proses, kerana mereka tahu tentang tugas dan tanggungjawab mereka. Tuan Ketua. Ya, Kepong. Datuk Yang Ketua, soalan tambahan. Yang Amat Berhormat
profesion perguruan memang begitu rumit. Bagaimana Yang Amat Berhormat dapat memastikan guru-guru ini benar-benar mempunyai kualiti, bukan seperti yang kita nampak menjadi guru tuition sahaja, dan bagaimana kita boleh memastikan mereka dapat gaji dan pension yang sepadan, cocok dengan apa profession yang begitu murninya. Dan juga Yang Amat Berhormat, kita ada 2,623 buah sekolah yang mempunyai murid kurang daripada 150. Bagaimana kita dapat memastikan tu sekolah-sekolah ini dapat guru yang berkualiti? Tuan Ibu Ketua, bagaimana yang setelah pun saya jelaskan panjang lebar dalam ucapan ataupun jawapan awal saya, kita memang menekankan antara lain ialah tentang kualiti guru. Pasal isu ini sudah lama dibincangkan, menjadi minat seluruh lapisan masyarakat termasuk ahli yang berhormat, dan ia diukur dari segi outcome, iaitu apakah kualiti pelajar yang dapat kita lahirkan yang boleh memenuhi tuntutan pembangunan negara dan juga keperluan di peringkat global. Sebab itu proses latihan guru ini dibuat sepanjang masa. Dia pelbagai-bagai bentuk latihan yang telah pun kita sediakan untuk menentukan setiap guru ini mencapai tahap profesionsi yang ditetapkan. Dan kalau mereka tidak sampai ke tahap itu, maka berkala-kala lah kursus-kursus diadakan untuk guru yang berkenaan itu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita menentukan supaya tahap pencapaian dan prestasi guru kita ini sentiasa di tingkat yang terbaik. Saya akui mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam rekod yang lalu, kita dapati ada kekurangan dan ini telah banyak disuarakan. Sebab itu langkah yang terbesar yang saya ambil di peringkat kementerian ialah dengan mengadakan kajian yang menyeluruh dalam soal yang berkaitan dengan sistem pendidikan negara. Bagaimana Yang Berhormat sedia maklum, kita telah pun siapkan laporan lengkap yang dipanggil sekarang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana segalanya yang kita fikir wajar kita beri perhatian, termasuk soal bagaimana kedudukan guru itu nampak dimertabatkan, kualiti guru itu nak ditingkatkan. Itu telah pun dimasukkan dan sudah pun mula kita laksanakan dan kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Soal bayaran gaji, skim penghematan, saya dimaklumkan bahawa guru sekarang ini mendapat satu skim yang agaknya umum lebih baik daripada setengah-setengah pejawatan dalam kerajaan. Waktu mana Perdana Menteri memutuskan untuk memberikan taraf time base, di mana proses kenaikan pangkat dan pejawatan itu agak lebih mudah dengan syarat mereka ini adalah guru yang cemerlang, maka banyak juga skim pembantan yang lain mengatakan kenapa kita tak mengikut skim pembantan perguruan yang ada dengan adanya time base yang telah pun disediakan ini. Jadi bermakna itu satu bentuk pengiktirafan yang telah pun kita berikan untuk melihat bahawa profesion perguruan ini bukan saja penting, tapi diberi pengiktirafan dari segi bentuk ganjaran dan gaji yang berpadanan. Soal sekolah kurang murid ini adalah satu daripada masalah yang kita hadapi di peringkat kementerian, dan setakat hari ini ada beberapa langkah yang telah pun kita ambil yang memat. Yang pertama, kalau ada persetujuan daripada ibu bapa untuk anak-anak mereka ini berpindah ke sekolah yang lebih besar, kerana dengan sekolah yang lebih besar, dengan guru yang lebih ramai tersedia, dengan kelengkapan kemudahan infrastruktur yang agak lebih baik, maka tentu ini akan meningkatkan kualiti pembelajaran murid-murid yang berkenaan. Ada beberapa buah sekolah di mana PIBG bersetuju, maka murid-murid ini dipindahkan ke sekolah yang lain. Tetapi kalau tidak, termasuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, kita tidak sentuh. Yang penting di situ ialah bagaimana guru yang diperlukan tadi cukup, dan kadang-kadang bukan cukup, melebihi daripada ratio pelajar yang ada di sekolah itu. Dan disebabkan itu ada juga masalah berbangkit dari segi kualiti pembelajaran, tidak lengkap peralatan, tidak ada kemudahan. Sebab itu kita dalam proses menilai bagaimanakah cara untuk kita melihat ke hadapan, sama ada boleh diintegrasikan
kalau sekolah itu tidak jauh di antara satu sama lain, dengan syarat ibu bapa bersetuju dan memang pihak kementerian tidak ada halangan, ataupun mungkin satu hari kita kena cari jalan lain untuk menentukan supaya sekolah kurang murid ini mempunyai sejumlah pelajar yang mencukupi untuk membolehkan proses pembelajaran itu berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, Rata Panjang. Oh, terima kasih kerana bagi peluang kepada saya. Soalan tambahan saya ialah saya ingin penjelasan berkenaan dengan pengambilan guru, penempatan guru, terutama lepasan ijazah sarjana muda pendidikan, yang mana mereka ini ramai yang menganggur. Berbanding dengan lepasan diploma pendidikan lepasan ijazah ataupun kursus perguruan lepasan ijazah, seolah-olah lepasan sarjana muda perguruan ini ketinggalan, mendapat persaingan pengambilan, diberi keutamaan kepada lepasan diploma, menyebabkan ribuan daripada anak-anak kita lepasan sarjana muda perguruan ini menunggu bertahun, sedangkan mereka terpaksa bayar balik pinjaman dan sebagainya. Jadi sejauh mana keperhatian kementerian untuk menangani lepasan ijazah sarjana muda perguruan ini, pendidikan ini yang tidak mendapat tempat walaupun bertahun telah grad? Itu yang pertama. Yang kedua ialah masalah ponting sekolah, di mana didapati satu fenomena yang sangat menggerunkan kita. Kebanyakan sekolah, terutama di luar bandar, fenomena ponting sekolah. Ada satu sekolah sampai 200 pelajar satu hari ponting. Jadi sejauh mana kementerian memantau isu-isu ini, dan apakah ini mempunyai kesan kerana cara pembelajaran yang tidak menarik dan sebagainya menyebabkan pelajar tak minat dengan pelajaran? Minta penjelasan. Tuan Ketua, isu penempatan graduan ijazah ni memang kita telah akui memang ada sedikit masalah, terutama dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Pertama ialah kerana keputusan kerajaan untuk melanjutkan tempoh persaraan daripada 58 kepada 60. Jadi bila kita buat perancangan dulu, sepatutnya guru ini sudah bersara. Jadi guru itu tak bersara. Jadi dengan keadaan begitu, guru yang dalam peringkat sama ada IPG kita ke IPTA yang sudah pun kita hantar untuk dilatih menjadi guru, tak dapat tempat itu kerana kekosongan tidak berlaku. Nak tunggu sampai mereka ini sudah bersara barulah dapat diisi. Jadi ini tempoh peralihan kerana dia keputusan dibuat oleh kerajaan untuk melanjutkan tarikh persaraan tadi. Namun begitu, kita telah ambil langkah-langkah yang sewajarnya. Ada beberapa ribu guru yang telah pun kita kenal pasti, sudah pun ditemu juga, tapi belum lagi dapat ditempatkan sehingga kita dapat kekosongan berlaku. Itu yang pertamanya. Kedua ialah pengujudan jawatan-jawatan baru yang memang bila kita lihat jumlah sekolah itu bertambah, kita perlukan dapat kelulusan jawatan-jawatan baru yang ini menunggu keputusan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, dan kalau itu dapat disegerakan bermakna guru-guru yang masih menunggu tadi bolehlah ditempatkan di sekolah-sekolah yang berkenaan. Isu disiplin pelajar ni memang kita beri perhatian. Walaupun boleh saya sebutkan sini dari segi peratusan insiden ini jumlahnya adalah amat kecil, tak sampai 1%. Pasal kita ada sejumlah hampir 5.6 juta pelajar. Jadi kalau ada 10, 20, dari segi jumlah itu tidaklah sebesar mana. Tetapi tidak bermakna kita tidak memberikan perhatian. Tanggungjawab untuk menentukan disiplin ini sentiasa terkawal diletakkan ke sekolah, di bawah tanggungjawab guru disiplin. Semua guru di sekolah itu menjaga disiplin, tapi ada juga guru yang bertanggungjawab khas untuk melihat soal disiplin. Jadi kalau ada perkara-perkara seperti itu berlaku, maka memang pun ada laporan yang kita terima, maka kita terpaksa memaklumkan kepada ibu bapa. Ada juga yang guru-guru sekolah itu dan pengetua ataupun guru besar pergi ke rumah ibu bapa beritahu, kadang-kadang ibu bapa sendiri tak tahu bahawa anak mereka ponting, keluar pakaian dengan pakaian sekolah, tapi tidak pergi ke sekolah, pergi ke tempat lain. Dan ini telah kita kenal pasti dan kita ambil langkah dalam kes-kes tertentu. Kalau dia agak dianggap tidak berapa serius, maka tidak masalah, kita boleh bimbing mereka. Tapi kalau ada kes yang serius, sampai sudah lama sangat tidak bersekolah, maka tindakan tertentu terpaksa kita ambil. Namun yang penting ialah peranan ibu bapa selain daripada sekolah untuk membantu supaya isu disiplin ini dapat kita atasi, Tuan Ketua.